Tidak perlu tunggu belanjawan 2023 diluluskan. Projek RTB perlu disegerakan. Sesi persekolahan tidak ditangguh. Pelajar terkesan banjir diberi kelonggaran. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madhani, edisi Isnin 6 Mac 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai dan lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Selangor mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam bersama berita wilayah. Demi kemaslahatan rakyat di negeri terjejas banjir, terutamanya Johor, projek rancangan tempatan banjir RTB perlu dilaksana segera tanpa menunggu kelulusan peruntukan belanjawan 2023 sepenuhnya. Perdana Menteri menegaskan ini kerana sebahagian peruntukan khas telah diluluskan pada Disember lalu. Yang sama berlaku dan sebab itu untuk JPM, badan penguasaan lainnya dan juga Kementerian Keuangan. Saya kata tak payah tunggu kelulusan belanjawan sepenuhnya kerana belanjawan telah diluluskan sebahagiannya pada bulan Disember. Disember sudah. Jadi boleh teruskan. Jangan tunggu. Macam tempatan banjir dan sebagainya. Jalan. Ya. Tapi ikut proses. Jangan lagi jalan runding terus jadi lunding terus. Lunding itu dimasuk ke lain. Jadi runding ikut tender tapi fast track. 20 Disember tahun lepas, kerajaan telah meluluskan peruntukan khas bajet mini 2023 di bawah Akta Kumpulan Wang Disatukan kurungan perbelanjaan masuk akaun 2022 yang berkuat kuasa 1 Januari bagi tujuan perbelanjaan perkhidmatan melibatkan wang sejumlah 107 bilion ringgit. Baik saudara, dalam pada itu Perdana Menteri memuji kecekapan serta kepantasan penjawat awam dan agensi terlibat dalam menangani bencana banjir di beberapa negeri terutamanya di Johor. Datuk Seri Anwar mengharapkan usaha serta momentum terbaik itu dapat diteruskan terutamanya pada masa akan datang. Jelasnya, jentera Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah bersiap sedia sepenuhnya sebelum bencana berlaku. Saya syukurlah kepada Allah Taala kan tak payah tunggu arahan. Dia dah tahu dah banjir dan kepantasan pemain tentera dalam Bailey Bridge itu sebelum bila saya teks tu dia kata dah dalam proses menyiapkan. 2 hari selepas tu siap. Dan ini maknanya itqan fil amal, ada kesedaran di kalangan semua peringkat khususnya penjawat awam melaksanakan tugas itu dengan ikhlas dan pantas. Kerana banjir ini akan katanya melanda ke Sarawak dalam masa singkat. Kita doa mudah-mudahan dapat dihindari malapetaka yang lebih besar. Tapi saya mahu tindakan yang sama atau lebih baik seperti mana sudah lakukan di negeri-negeri dan yang saya saksikan sendiri di Johor. Beliau berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga JPM bagi bulan Mac 2023 di Putrajaya. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS akan segera menjalankan projek rancangan tempatan banjir RTB terutama di Johor selaras dengan arahan Perdana Menteri. Ketua Pengarah JPS Dato' Dr. Mat Nasir Mat Noh berkata pihaknya bercadang untuk menggunakan kaedah reka dan bina dalam projek RTB terlibat kerana ia disifatkan antara kaedah yang lebih cepat dan berkesan. Memang dah ada dalam list. Tinggal lagi nak direalisasikan kaedah bagaimana ya. Sama ada kaedah apa namanya konvensional atau kaedah reka bentuk
mereka dan banner. Bila Yang Amat PM maklum itu macam nak cepat. Jadi kaedah nak cepat, kita perlu gunakan kaedah reka dan banner. Di Johor saja ke negeri lain juga? Takkannya di Johor, mungkin tempat lain pun ada juga. Ada tempat-tempat yang diprioritikan. Ada Sabah Sarawak pun termasuk juga? Ada. Satu Malaysia sebenarnya. Beliau ditemui di Terengganu. Dalam pada itu, Dato' Dr. Mat Nasir memaklumkan JPS akan menempatkan 10 hingga 20 lagi pam bergerak di kawasan kritikal di Johor bagi mempercepatkan aliran air banjir. Ia sebagai tambahan 15 pam bergerak yang sebelum ini telah dipasang di beberapa kawasan di Batu Pahat, Pontian dan Tangkak. Sementara itu, Jabatan Kerja Raya JKR memaklumkan 130 kejadian bencana dikesan di Johor, Pahang dan Negeri Sembilan setakat 10 pagi tadi. 98 daripadanya adalah bencana banjir, cerun runtuh 21, jalan mendap 6, jalan runtuh 4 dan 1 jambatan runtuh ataupun rosak. Daripada 130 kejadian dilaporkan, 94 bencana berlaku di Johor, di Pahang pula 29 dan di Negeri Sembilan 7. Baik, ini pula mengenai sesi persekolahan bagi kalender akademik 2023-2024. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata tiada penangguhan sesi yang dijadual pada 19 dan 20 Mac ini di negeri terjejas banjir. Beliau menjelaskan sekiranya kerja-kerja baik polis sekolah terjejas tidak sempat dilaksana sebelum tarikh tersebut, pelajar akan diberi pilihan menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Beliau pada masa sama mengarahkan kerja-kerja baik polis sekolah terbabit disegerakan. Fadlina memaklumkan 17 sekolah terjejas teruk akibat banjir di Johor dan 14 daripadanya di Segamat. Kerosakan sangat serius dan memerlukan penyelenggaraan segera, pemulihan segera kerana ia melibatkan keselamatan anak-anak kita di sekolah. Jadi kita akan mulakan segera dari segi penurunan dana penyelenggaraan dan juga kerja-kerja pembaik pulih supaya kita dapat segerakan proses ini sebelum mereka mula persekolahan. Fadlina yang melawat PPS Sekolah Kebangsaan Sri Bali Caah juga memberitahu pelajar terjejas kelengkapan sekolah akibat bencana itu akan diberi kelonggaran menggunakan pakaian biasa. Isu kualiti dan bekalan makanan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Johor telah diselesaikan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya telah mendapatkan penjelasan daripada penyedia makanan terbabit yang mengakui sukar mendapatkan bekalan bahan basah susulan banjir buruk. Bagaimanapun, penyedia makanan terlibat telah diberi amaran agar lebih peka dengan kualiti makanan. Dalam keadaan macam ni kita lihat memang caterer tu mengaku ada kekurangan dari segi kualiti makanannya sebab beliau susah nak dapat bahannya. Dia terpaksa pergi jauh. Jadi sebab itu kami bukan nak menyebelahi caterer sebab kita pun simpati dengan mangsa banjir. Dahlah tak dapat masak sendiri. Jadi dia pergi jauh dan bila datang terhad dia punya makanan tu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melawat penduduk terjejas banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Kota Dalam Batu Pahat. Baik saudara, selain sekolah, 7 masjid di Batu Pahat dijadikan PPS yang menjadi tempat berlindung lebih 1,200 penduduk terjejas. Laporannya bersama rakan pelapor Taufik Salimin. Silakan Taufik. Baik, terima kasih untuk perkembangan semasa banjir di Batu Pahat. Sekarang saya berada di bilik gerakan yang dibuka oleh Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor yang berhormat Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid. Okey, dan bersama saya ada ni Esko untuk bercerita lebih lanjut tentang situasi semasa banjir sini. Okey YB, untuk perkembangan semasa banjir di Batu Pahat, mungkin YB boleh ceritakan PPS yang dibuka, antaranya masjid yang dibuka. Sudah berapa banyak masjid yang dibuka di seluruh Johor untuk PPS ni? Terima kasih RTM. Sebelum tu saya nak maklumkan bersama dengan saya pada hari ini adalah
anggota keselamatan dari bomba, juga rakan-rakan NGO dari Persatuan Nelayan di Semera, juga SAM Batu Pahat, juga Persatuan Kucing Merah. Kami menghimpunkan NGO dan juga anggota keselamatan di kawasan ini bagi mempermudahkan urusan penyelamat dan juga pembekalan makanan. Bagi maksud PPS yang dibuka di negeri Johor setakat ini tertumpu di daerah Batu Pahat. Sebab Batu Pahat sekarang dah menduduki tempat pertama dari segi kebanjiran, mangsa banjirnya, dan PPS yang kita buka di masjid, kalau di Batu Pahat saja ada 7. Bagi Dun Semerah ada 1, di Masjid Parit Puasa, Dun Seri Medan ada 3 dan Dun Parit Rani juga ada 3. Keseluruhan mangsa banjir yang sekarang ini mendapat perlindungan di masjid kita ada 1,024 orang. Jadi macam mana YB tengok persediaan selepas ni? Sekiranya keadaan bertambah teruk, adakah lebih banyak masjid akan dibuka selepas ini? Ya, mesti. Sebab ini adalah antara langkah kontingensi yang kita kena ambil. Bila mana Majlis Besar Negeri Johor perlu membantu semua agensi pusat dan juga negeri untuk memudahkan proses penyelamatan dan juga membekalkan makanan, juga kebajikan para mangsa kita ni. Jadi sebab itulah masjid yang dilihat mempunyai kemudahan yang lebih banyak, tandas yang teratur, kawasan yang lebih luas, tempat memasak pun yang juga tersedia. Ini antara lokasi yang sangat praktikal untuk proses penyelamat dan juga menginap. Okey YB, kalau tengok situasi sekarang ni, saya tengok YB antara YB yang aktif dalam membantu masa banjir. Mungkin YB boleh ceritakan sikit macam mana operasi menyelamatkan masa banjir di Batu Pahat, terutamanya di Semera dan juga di Seri Medan ni. Mesti kita akui kerjasama semua agensi keselamatan pusat sangat mempermudahkan urusan ini. Bomba, PDRM, ATM, semuanya turun membantu. PDRM, semua agensi digerakkan dan Alhamdulillah Kerajaan Negeri Johor mengucapkan terima kasih. Dalam masa yang sama, kita juga mendapat sokongan yang paling tak berbelah bagi oleh NGO. Saya kena sebut juga bersama kita pada petang ini adalah pergerakan 4B Parit Sulong dan juga Persatuan Makmur Johor Parit Sulong juga. Semua kelompok ini tak kira apa latar belakang sekarang berhimpun untuk membantu Batu Pahat dan fokus kita antaranya adalah Seri Medan sebagai lokasi musibah banjir yang agak teruk kali ini. Okey YB, sedikit nasihat kepada penduduk yang masih belum lagi berpindah. Mungkin YB ada nasihat kepada mereka untuk segera berpindah sekiranya keadaan bertambah buruk. Ya, mesti. Saya kena mengajak siapa juga yang mendengar pesanan ini, terutama mereka yang masih berada di rumah. Jangan tunggu sehingga waktu kecemasan. Jangan tunggu sampai waktu gelap. Ketika bomba dan semua agensi keselamatan termasuk sukarelawan, nelayan panggil keluar pada waktu cerah. Kena keluar sebab ketika waktu malam, dan kita kena ketahui bekalan elektrik banyak tempat dah dipotong. Ia sangat merisaukan. Keluar selagi mana waktu dan cuaca mengizinkan. Okey YB, terima kasih untuk perkongsian itu. Betul kata YB. Jadi kepada anda yang masih lagi belum berpindah, diminta segera untuk berpindah dan kita sama-sama memudahkan urusan pasukan penyelamat kita. Baik, ini saja untuk perkembangan semasa banjir di Batu Pahat. Kembali ke Angkasa Polis, silakan. Baik, terima kasih Taufik langsung dari Batu Pahat. Baik saudara, banjir di Johor menyaksikan segamat menjadi daerah paling terkesan dengan bencana itu. Banyak harta benda musnah ditenggelami air termasuk kelengkapan sekolah dan juga Al-Quran. Bagaimana menguruskan naskah Al-Quran yang ditenggelami banjir? Perinciannya bersama wartawan Muhammad Sharifuddin Arsyad. Silakan Syarif. Diana, saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Kampung Tengah bagi melaporkan keadaan terkini banjir di daerah Segamat. Untuk makluman anda di sana, banjir di daerah Segamat ketika ini semakin baik dan jumlah mangsa yang ditempatkan di 72 PPS semakin berkurangan. Hanya tinggal 10,000 lebih sahaja lagi yang masih lagi berlindung di pusat pembinaan sementara. Baik, bercakap pasal pasca banjir, tentu setiap kali banjir ada penghujungnya dan di penghujungnya kita akan rata-rata akan melihat kemusnahan dan antara kemusnahan yang boleh kita lihat di sini adalah tentang rumah, peralatan rumah dan juga sekolah. Bercakap pasal di kemusnahan barangan di sekolah, Sekolah Kampung Tengah ini juga antara yang terlibat. Dan untuk memperincikan lagi tentang kemusnahannya, kita bersama dengan Tuan Kadi Daerah Segamat iaitu Syekh Tuan Haji Muhammad Hamizan Sayuti untuk bercerita ataupun menerangkan tentang adab-adab dalam melupuskan Al-Quran. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Tuan, boleh memperincikan tentang adab dalam melupuskan Al-Quran ataupun kitab-kitab agama yang musnah di telan banjir ini? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Berkaitan dengan pelupusan, kaedah pelupusan Al-Quran ataupun kitab-kitab yang terdapat ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Jadi kita pada setiap tahun kalau berlakunya banjir, memang kita akan ambil perhatianlah yang serius berhubung dengan kitab suci Al-Quran ini, bagaimana kita nak proses untuk pelupusan. So pada tahun ini kita galakkan kepada mana-mana isi rumah ataupun masjid ataupun surau yang terlibat dengan banjir dan terdapat Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lupus ataupun yang rosak dengan sebab terendam air banjir. Jadi kita sarankan untuk dikumpul di mana-mana tempat yang telah kita tetapkan. Contoh di daerah Sekamat ni kita letakkan 2 poin. Pertama sekali di Masjid Bandar Sekamat, yang keduanya, checkpoint yang kedua di Masjid Bandar Labis lah. Jadi insya-Allah pihak kami akan ambil naskah-naskah Al-Quran yang dah telah dikumpulkan ini, kita akan bawa ke pusat pelupusan Al-Quran di Taman Yayasan di Sekamat lah. Kemudian nanti pihak pusat pelupusan Quran akan proses mengikut proses yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam di Johor lah. Jadi bermula dengan kita akan keringkan dahulu, kemudian disoyak ataupun dikoyakkan sehelai demi sehelai untuk proses pembakaran, dan kemudian abunya nanti kita akan kompres menjadi bata dan sebelum dilarutkan di laut lah. Begitulah. Itu sebagai ringkaslah proses pelupusan Al-Quran yang kita buat bila mana berlakunya banjir lah. Baik, dan saya kira itu saja dulu perkongsian saya di daerah Sekamat ini. Dan saya akan melaporkan tentang situasi terkini di banjir di daerah Sekamat ini daripada semasa ke semasa. Kita kembali ke studio. Dayan. Baik, terima kasih Syarif langsung dari Segamat. Baik saudara, kita ke situasi semasa banjir di Pahang pula. Bilangan penduduk terjejas banjir di negeri itu terus menunjukkan penurunan. Bagi mendapatkan gambaran penuh, terus saja bersama rakan pelapor Nur Khairul Bariah Omar. Silakan Nur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bagi memperincikan keadaan semasa banjir di daerah Rompin, bersama saya adalah pegawai daerah Rompin iaitu Datuk Ahmad Nasim bin Datuk Haji Muhammad. Baik Datuk, boleh Datuk kongsikan bagaimana keadaan semasa banjir di Rompin? Alhamdulillah, keadaan semasa banjir kita nampak sini cuaca dah mula cerah. Mulai semalam, dan alhamdulillah situasi air di hulu, di kawasan hulu dah mula surut, dan yang mula naiknya hanya naik sedikit di kawasan hilir lah, terutama di kawasan yang berhampiran dengan laut. Dan insyaAllah kalau cuaca yang baik ini berterusan, insyaAllah saya yakin akan banyak kawasan-kawasan banjir yang akan surut sepenuhnya lah, dan ramai yang insyaAllah boleh pulang lah dalam 1-2 hari ini insyaAllah. Bagaimana Datuk dengan keperluan penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS? Adakah mencukupi? Okay, alhamdulillah setakat ini keperluan PPS mencukupi, dan sekiranya tidak mencukupi, kita pun dah ada simpanan backup kita yang makanan daripada pihak kerajaan negeri. Namun sekiranya ada yang tidak berpuas hati apa semua, kita mendengar dan kita insyaAllah kita cuba penuhilah. Tapi saya harap pada yang masa yang sama pihak penduduk faham bahawa kita dalam situasi bencana. Apa yang penting dalam situasi bencana adalah nyawa kita dahulu. Yang itulah yang utama, yang insyaAllah yang lain kita cuba penuhi insyaAllah. Soalan last Datuk, apa saranan Datuk kepada penduduk terjejas banjir selepas banjir surut Datuk? Okay, alhamdulillah kalau situasi cerah ni berterusan, kita akan banjir akan mula surut. Saya mohon semua pihak, terutama apabila perkara-perkara pasca banjir yang kita lakukan, perkara-perkara setelah banjir yang kita lakukan, terutama seperti aktiviti mencuci, yang mana langkah-langkah berjaga-jaga bagi memastikan tidak berlakunya penyakit-penyakit berjangkit selepas banjir, sama ada dari segi penyakit bawaan virus ataupun apa-apa penyakit berjangkit melalui
Seperti mana kita tahu, biasanya selalunya selepas aktiviti mencuci, ramai yang jatuh sakit kerana tidak mengenakan pakaian keselamatan yang lengkap seperti memakai boot, sarung tangan dan sebagainya. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan agar berhati-hati dan menjaga diri supaya kesihatan kita terjaga, terutama selepas aktiviti ataupun selepas surutnya banjir yang melanda kawasan kita. InsyaAllah sama-sama kita jaga kesihatan kita supaya semua boleh meneruskan aktiviti kita seperti biasa selepas banjir ini, insyaAllah. Terima kasih Dato' atas perkongsian itu tadi. Saya kira setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan keadaan semasa banjir di Rompin. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nur langsung dari Pahang. Baik saudara, sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Silakan Rashdam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 10 Mac nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, bagi keadaan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Terengganu, Pahang, Johor dan juga Selangor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang tengah malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang agak lama. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun melanjutkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam esok. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik saudara, susulan banjir di Johor, lebih 50 lokasi jalan rosak dikenal pasti di negeri itu. Ia melibatkan jalan-jalan utama di 8 daerah. Kerajaan Johor memberi jaminan kerja-kerja baik pulih jalan terbabit akan dilaksana segera sebaik banjir surut. Kerja-kerja akan dimulakan sebaik sahaja banjir mula surut.
Dan untuk kerosakan-kerosakan yang biasa, insya-Allah tak mengambil masa yang lama, mungkin dalam seminggu dua, tapi untuk kerosakan-kerosakan yang membabitkan runtuhan tanah, runtuhan cerun, jambatan dan sebagainya akan mengambil masa yang lebih lama. Bekalan elektrik dan air di seluruh Johor dan semua pusat pemindahan sementara PPS mencukupi semasa banjir. 46 loji bekalan air milik syarikat air Johor beroperasi dengan baik. 28 tangki air turut disediakan bagi penghantaran bekalan ke lokasi-lokasi terlibat banjir. Esko Kejeraya Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, PPS yang menghadapi tekanan air rendah disebabkan jumlah penduduk terjejas yang ramai sekaligus meningkatkan penggunaan air. Semua PPS tiada gangguan bekalan air, cuma mungkin tekanan air sedikit rendah dan pihak RSAJ akan menghantar tangki-tangki untuk membantu penggunaan yang lebih banyaklah di kawasan PPS. Di semua kawasan PPS setakat ini mendapat bekalan yang mencukupi. Cuma ada beberapa PPS yang menggunakan bantuan daripada alat genset. Difahamkan ada 3 lokasi yang masih menggunakan genset, namun begitu penggunaan masih lagi mencukupi. Beliau menjelaskannya selepas mesyuarat Task Force Banjir Negeri Johor Dimuar mengenai paip pecah di beberapa lokasi terjejas banjir. Pihaknya akan menjalankan baik pulih, juga melakukan pembaikan pencawang elektrik sebaik sahaja banjir surut. Seorang wanita dilaporkan hilang selepas kenderaan dipandunya terbabas dan dibawa arus banjir di Jalan Nitar Utama Mersing kira-kira 6.50 pagi tadi. Ketika ini operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ia melibatkan lokasi di Felda Nita 1 dan Felda Nita 2. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Mersing, penolong penguasa bomba Abdul Muiz Muhtar memaklumkan kereta yang dipandu mangsa yang belum dikenal pasti identiti itu dipercayai terbabas di tebing jalan semasa paras air kira-kira 1.2 meter. Sembilan puluh buah rumah di Kampung Cenderamata Sandakan terbakar dan syarikat milik kerajaan negeri SEC meterai perjanjian bersama pelabur utama. Itu antara paparan menarik dari Sabah. Butirannya bersama rakan penyampai Rita Alusius di Kota Kinabalu. Teruskan Rita. Lebih 400 penduduk melibatkan kira-kira 74 keluarga hilang tempat tinggal dalam kebakaran penempatan atas air Kampung Cenderamata Batu Sapi Sandakan awal pagi tadi. Kejadian kira-kira pukul 3 pagi itu memusnahkan 80 buah rumah dan 10 lagi turut terjejas. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Abdul Fuad Abdul Malik berkata penduduk terjejas kini ditempatkan di Dewan PPR Batu Sapi. Kejadian berlaku dalam jam 3 pagi, mana panggilan MERS diterima. Kemudian jentera-jentera daripada pasukan bomba dan lain-lain juga agensi telah digerakkan daripada jam 3 tadi sehinggalah sekarang. Pusat Kawalan Operasi Bencana juga telah ditubuhkan dan bagi mangsa-mangsa yang terlibat sehingga kini anggaran sebanyak 90 buah rumah yang terkesan akibat kejadian kebakaran pada tengah awal pada pagi tadi. Beliau ditemui media di Pusat Operasi Kampung Cenderamata Batu Sapi. Sementara itu, beberapa penduduk terlibat sempat menceritakan detik-detik sebelum dan semasa kejadian. Kami tengah tidur. Lepas tu menantu saya kejutkanlah. Katanya terbakar, ada kebakaran. Jadi saya pun bangunlah mengemas apa yang dapat dikemaslah. Saya macam sudah rasa mau pitam. Jadi saya turunlah pergi bawah. Macam susah bernapas sudah. Kejadian semalam betul-betul seramlah sikit sebab keadaan kami yang nasib belum tidur lagi lah sebab ada anak kecil kan. Ini pun baru beranak lah, baru ada macam mungkin 12 hari begitu. Ada satu orang teriak lah di benda pertengahan tu bilangnya terbakar. Nah jadi kami pun tak gugup, tiada bawa apa-apa.
Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Operasi pemadaman dan pengurusan penduduk dijalankan 18 pegawai dan 76 anggota pelbagai agensi. Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad SEC bakal memain peranan penting menyokong pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi negeri. Ini berikutan pemeteraian beberapa perjanjian jualan gas asli GSA dan perjanjian induk HOA bersama syarikat pembekal dan pengangkut gas asli domestik terbesar Sabah serta pelabur utama di negeri ini. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Nur menzahirkan rasa gembira melihat usaha kerajaan negeri memain peranan utama dalam industri gas melalui syarikat milik penuhnya SEC membuahkan hasil. Antaranya pemeteraian perjanjian dengan Petronas pada Oktober tahun lepas yang antara lain memberi SEC saluran paip gas hiliran terpilih, aset dan pembekalan kontrak gas asli. SEC dijangka mengambil alih saluran paip gas asli daripada Petronas mulai April ini. Ketua Menteri berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani beberapa GSA dan HOA SEC di Menara Kinabalu. Antaranya GSA bersama Sabah Kibing Solar, New Material Sendirian Berhad untuk pemprosesan pasir silika dan projek pembuatan panel solar Esken Nextlis Malaysia Sendirian Berhad iaitu pengeluar utama kerajaan tembaga bateri dan RGTLD anak syarikat Petronas Gas Berhad untuk pembekalan gas asli. Sebanyak 102 badan bukan kerajaan NGO dengan lebih 100,000 ahli menyertai Gabungan NGO Sabah GNS. Gabungan ini dilihat sebagai medium berupaya memperkasa usaha membela nasib rakyat memerlukan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Muhammad Hamsan Awang Supain berkata penubuhan GNS amat bertepatan serta sejajar konsep Malaysia Madani dan Sabah Maju Jaya meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Jadi saya ingat saya menganugerahkan program ini kerana boleh menggabungkan semua NGOs yang ada di Sabah ini untuk memastikan segala aktiviti yang dibuat untuk memacu kemajuan di negeri Sabah ini dapat dilaksanakan oleh para NGO yang dalam gabungan ini, insya-Allah. Beliau ditemui media ketika pelancaran GNS di Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Hamsan berharap NGO di negeri ini juga terus proaktif membantu menjayakan aspirasi kerajaan khususnya yang dapat memanfaat rakyat. Sementara itu, Presiden GNS Datuk Seri Marajoh Unding berkata perjuangan GNS adalah berteraskan kepada misi ekonomi, kebajikan, pendidikan dan kemasyarakatan. Secara menyeluruh, gabungan ini ada bertujuan untuk menjadi juga telinga dan mata kepada kerajaan dan kita menjadikan dia sebagai satu platform untuk menyalurkan sebuah maklumat keperluan kerajaan di mana terutama dari segi kebajikan, ekonomi dan pendidikan. Majlis ini turut menyaksikan watika pelantikan ahli majlis tertinggi GNS diserahkan kepada presiden-presiden NGO terlibat. Parti Bersatu Sabah PBS memandang positif kesan penurunan umur pengundi daripada 21 tahun ke 18 tahun. Ini kerana golongan tersebut merupakan generasi pelapis dan kumpulan penting pembuat keputusan. Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny T. Ongkili berkata, seiring dengan penurunan umur pengundi, PBS mengambil inisiatif menubuhkan pergerakan belia dan belia wanis bersatu PBBB dengan mengalu-alukan individu berumur 18 tahun ke atas menyertai parti. Ia sebagai inisiatif parti tempatan tertua di Sabah ini menitik berat nafas dan idea baharu parti. Dalam masa sama bagi memastikan golongan muda selesa mempunyai peluang adil dan sama rata untuk berkongsi pandangan serta memain peranan dalam pembangunan negara. Demikian amanat Datuk Dr. Maximus sempena sambutan ulang tahun PBS ke-38 di Penampang. Teks ucapan dibacakan Timbalan Pengurusi PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Tambahnya, parti berkenaan juga melihat keperluan penubuhan jawatan kuasa khas di semua bahagian dan mewujudkan program serta aktiviti yang mampu menarik minat pengundi muda sekaligus memperkenal dasar parti. Lebih 800 atlet menyertai kejohanan olahraga dan balapan remaja tuaran di Stadium Universiti Malaysia Sabah Kota Kinabalu. Kejohanan julung kali diadakan itu mendapat sambutan memberansangkan dari seluruh negara.
Pengerusi penganjur Victor Swan Oro berkata, atlet muda yang terlibat dalam kejohanan meliputi 3 kategori iaitu bawah 8 tahun, 12 tahun dan bawah 15 tahun. Acara bertujuan membantu mencungkil bakat-bakat baharu terutama dalam kalangan remaja yang boleh diasah untuk diketengahkan ke persada sukan lebih tinggi. Victor menzahirkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Sabah yang membantu menjayakan penganjuran kejohanan tersebut. Beliau turut memaklumkan bercadang menjadikan kejohanan ini sebagai acara tahunan berikutan sambutan menggalakkan. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Dia, silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah. Baik saudara, antara fokus dari Bumi Kenyalang, kes wabak rabies di negeri itu, perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, Dia, Sarawak mencatatkan 4 lagi kes kematian akibat gigitan rabies dalam kalangan manusia setakat semalam, sekaligus menjadikan jumlah kematian akibat gigitan rabies di negeri ini meningkat kepada 50 kes kematian. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuihian memaklumkan 4 kematian itu direkodkan masing-masing 1 kes di Sibu, Kanawit, Siburan dan Bintulu. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak mendedahkan 2 lagi mangsa gigitan rabies itu masih mendapatkan rawatan walau bagaimanapun beliau belum dapat mengesahkan keadaan terkini mangsa tersebut. Because the doctors try very hard and also I don't know the status of how well they survive, because they infect the brain. I mean the survivor, right? It's like one of the Syrian cases, right? It's basically lifelong. Someone need to look after them, cannot eat, cannot clean themselves. So it's the survivor is not something that you think that you can out and running again, So it's still with severe disability and. And that's why the hospital people was telling me that there are increasing dog bites around Kuching. Asked me to be very careful. Justru Datuk Seri Dr. Sim menegaskan kepada pemilik anjing dan kucing untuk menghantar haiwan peliharaan masing-masing supaya mendapatkan suntikan vaksinasi anti-rabies bagi mengelak kejadian yang meragut nyawa sendiri atau orang terdekat. Beliau berkata demikian pada sidang media Asia for Animals Conference AFA 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Datuk Seri Dr. Sim berkata pada tahun ini Sarawak akan menjadi tuan rumah bagi penganjuran AFA 2023 pada 11 hingga 14 Oktober depan di BCCK selepas kali terakhir pada tahun 2015. Katanya persidangan ini akan memberi peluang untuk meningkatkan kesedaran dan melibatkan tentang kepentingan kebajikan haiwan. Beliau mengambil contoh langkah proaktif yang diambil oleh Sarawak dalam berhadapan dengan wabak jangkitan rabies dan demam babi Afrika di negeri ini. Jelasnya lagi sesuai dengan tema persidangan iaitu pendidikan dan penglibatan membawa perubahan, ia akan meningkatkan kesedaran dan melibatkan masyarakat tentang kepentingan kebajikan haiwan selain mempromosi kebajikan haiwan dan memastikan hak mereka dilindungi. Dalam sidang media sama, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak telah melaksanakan suntikan anti-rabies kepada sejumlah 514 haiwan bagi tempoh 1 Januari hingga 1 Mac yang lepas. Menurut pengarahnya Dr. Adrian Susin Ambud, setakat ini jumlah tersebut melibatkan vaksinasi melibatkan 492 ekor anjing dan 22 kucing di seluruh negeri. Bercakap kepada media di Kuching, Dr. Adrian memaklumkan bahawa setakat 1 Mac juga kes gigitan melibatkan anjing bertuan adalah 55% berbanding 45% bagi anjing terbiar. Vaccination is compulsory as long as your animal vaccinated against rabies. You can protect your animal and also you protect your neighbor, yourself also.
Dedah Dr. Adrian, baru-baru ini pihaknya juga telah mengambil 40 sampel haiwan dan 18 sampel tersebut didapati positif melibatkan 16 adalah anjing manakala 2 lagi merupakan kucing. Setakat 14 Julai 2021, 72 kawasan di negeri ini diisytiharkan sebagai wabak rabies. Pasukan silat kebangsaan muncul juara keseluruhan bagi kejuaraan silat Premier Antarabangsa Sarawak yang berakhir malam tadi. Mereka membawa pulang hadiah wang tunai terkumpul $20,000 Amerika mengalahkan wakil silat dari Sarawak yang berada di tempat kedua. Kejohanan seni mempertahankan diri yang berlangsung selama seminggu itu turut menyaksikan pesilat wanita Singapura Siti Khadijah Sharim muncul juara menewaskan pesilat wanita tuan rumah Ravina Jeno dalam pertandingan akhir kategori wanita. Manakala kategori antarabangsa pula menyaksikan pesilat Thailand Akiarat Mechi muncul juara selepas menumpaskan Elvin Campos dari Filipina dalam final. Kategori lelaki dijuarai pesilat dari Terengganu Muhammad Afifi Nazri selepas menumbangkan Muhammad Amizul Azmi Muhammad Rizwan, wakil pesilat kebangsaan. Hadiah disampaikan oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Wipin Lahmat. Dalam ucapan penutupannya, beliau menekankan keperluan lebih banyak penganjuran sukan bertaraf antarabangsa seperti itu bagi merancakkan industri pelancongan. Beliau turut percaya dengan keunikan seni silat berupaya menjadi platform budaya Melayu Nusantara dengan dunia luar. Dr. Wipin berkata demikian pada majlis penutupan kejuaraan silat Premier Antarabangsa Sarawak 2023 di Stadium Perpaduan Kuching. Seorang bapa dan anak lelakinya ditangkap oleh sepasukan polis dari Balai Polis Gita berkaitan kes samun berkawan bersenjatakan samurai di sebuah kedai serbaneka 24 jam di Jalan Sultan Tengah Kuching pada 3 Mac lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashman Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan suspek rakyat tempatan berusia 65 tahun dan anaknya berumur 37 tahun itu ditangkap di 2 lokasi berasingan. Dua lokasi tersebut adalah di Taman Surabaya Indah dan Bandar Baru Semeriang. Pihaknya berjaya merampas senjata yang digunakan semasa kejadian selain beberapa barangan lain seperti pakaian dan kenderaan yang digunakan oleh suspek. Kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau, namun ujian saringan air kencing mendapati suspek berusia 37 tahun positif dadah. Suspek kini ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah selama 7 hari untuk siasatan lanjut. Dalam kejadian yang dilaporkan kepada pihak polis pada 11.52 malam itu, suspek telah melarikan wang tunai RM150 serta 1 unit pemetik api. Di Bau, seorang lelaki berusia 34 tahun maut setelah kenderaan yang dipandu bertembung dengan sebuah kenderaan jenis hatchback di Jalan Keranji Batu Kitang kira-kira pukul 6.49 petang semalam. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, mangsa yang dikenali sebagai Isma Julia tersepit di bahagian pemandu dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan tersebut melibatkan 2 kenderaan apabila kenderaan yang dipandu oleh mangsa dari arah Bau telah bertembung dengan sebuah kenderaan dari arah bertentangan yang bergerak dari arah Kuching dengan 4 mangsa di dalam kenderaan tersebut. Walau bagaimanapun, mangsa dari kenderaan hatchback itu cedera dan diberi rawatan awal di lokasi sebelum dihantar ke Hospital Bau oleh pihak bomba. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak. Baik saudara, berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung dari Selangor. Antara fokusnya, 1 juta pelajar bakal menerima pelindungan insurans secara automatik. Perinciannya bersama rakan penyampai Samsia Samsi di sana. Teruskan, Sam. Terima kasih dia. Benar, 1 juta pelajar di negeri ini bakal menerima pelindungan insurans secara automatik bermula sesi persekolahan 20 Mac ini. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, pembiayaan premium daripada dana kerajaan itu melibatkan murid tahun 1 hingga tingkatan 6.
Datuk Seri Amiruddin berkata pakej perlindungan terbabit turut melibatkan pelajar sekolah swasta. Kalau kita daftarkan anak-anak sekolah, saya rasa secara automatik saya tengah bincangkan dengan YB Puan Fazlina Siddiq atau Menteri Pendidikan. Kalau ia dapat dilakukan lebih baik dan ia lebih mudah untuk dapat dipantau dan lebih memberikan perlindungan kepada anak-anak sekolah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Jelajah Kita Selangor Penyayang di Hulu Langat. Lebih 300 pengusaha kedai makan dan restoran di Selangor turut serta program Menu Rahmah. Jumlah itu menjadikan negeri ini merekodkan penyertaan inisiatif paling ramai sejak ia dilancarkan hujung Januari lepas. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Muhammad Zuhairi Matradi, sebanyak 200 premis telah menawarkan menu rahmah, manakala 100 premis lagi akan bermula dalam masa terdekat. Pemantauan memang dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa KPDN. Kita jalankan pemeriksaan setiap hari. Jadi saya memang telah arahkan pegawai-pegawai saya untuk singgah di semua restoran ini, memastikan bahawa hidangan dia bersesuaian dengan spirit menu rahmah ini, iaitu berkhasiat dan kualitinya tidak kurang daripada makanan yang biasa ditawarkan. Beliau ditemui pada program Menu Rahmah peringkat Selangor di Shah Alam. Majlis disempurnakan Esko Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Muhammad Zawawi Ahmad Muhni. Dalam pada itu, Muhammad Zawawi berkata kerajaan negeri menyokong pelaksanaan Menu Rahmah. Inisiatif membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan makanan seimbang berharga RM5 dan ke bawah. Pihak kerajaan menggalakkan kepada siapa sahaja peniaga yang ingin mengikut program Menu Rahmah ini secara sukarela bagi membantu menangani mengurangkan kos sara hidup yang sekarang ini kita lihat rakyat terjejas kerana kenaikan harga barangan dan juga pendapatan yang terbatas. Justru itu, inisiatif Menu Rahmah ini diharap dapat mengurangkan perbelanjaan penduduk, terutamanya golongan B40, bagi mendapatkan sumber makanan yang berkhasiat dan berkualiti. Menjelang Hari Hutan Antarabangsa 2023, 21 Mac ini. Sebagai tanda simbolik, sekitar 60 peserta mendaki Bukit Wawasan Puchong. Selain melakukan aktiviti pendakian, kumpulan terbabit turut mengutip sampah dan menanam pokok. Program disertai tim Rovers Selangor FM bersama penganjur iaitu Ahli Majlis Perwakilan Penduduk Majlis Bandaraya Petaling Jaya Zon 17 dengan kerjasama Persatuan Aktiviti Sukan Rekreasi Adventura Hikers. Ia dilaksana bagi memastikan kesedaran awam tentang kebersihan alam sentiasa berada pada tahap terbaik. Tujuan kita ini adalah julung kali kita adakan sempena Hari Hutan Sedunia yang bakal yang bakal diadakan pada 21 Mac setiap tahun, tetapi disebabkan 21 Mac menghampiri bulan Ramadan, maka kita laksanakan program pada hari ini. Alhamdulillah, peserta seramai 58 orang akan mendaki, dan kita bukan mendaki saja, ya. Sambil mendaki, kita aktiviti riadah dan kita mengutip sampah yang ditinggalkan oleh pendaki-pendaki yang ada. Itu tujuan kita. Selain daripada untuk aktiviti sihat komuniti, terutamanya di kawasan zon saya, zon 17. Dan hari ini juga kami datang ke sini untuk mendaki dan membuat pembersihan di sekitar kawasan Bukit Wawasan ini untuk mewujudkan kesedaran pada kita untuk menjaga alam sekitar kita dan juga hutan simpan kita ini. Kawasan pendakian sejauh 5 km berjaya ditawan dalam tempoh setengah jam.
Lebih 25,000 batang pokok siantan ditanam sekitar Forest Park Bandar Hill Park Puncak Alam. Inisiatif itu sekaligus mencipta rekod baru dalam Malaysia Book of Records. Hari ini, terima kasih. 25,223 batang pokok berkenaan ditanam dalam tempoh 2 jam. Menurut Yang di-Petua Majlis Pembandaran Kuala Selangor, Rahila Rahmat, pihaknya berjaya merealisasikan rekod tersebut dengan bantuan 1,500 peserta. Beliau memberi jaminan pihaknya akan terus bergiat aktif meneruskan program seumpama demi kelestarian alam. Beliau ditemui selepas program Hijau Lestari sempena Majlis Penanaman Pokok berkenaan. Program dirasmikan Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. D. Zulkifli Ahmad. Laporan itu menutup lintas langsung dari Selangor. Kembali bersama dia. Baik, terima kasih Samsia Samsi langsung dari Selangor. Baik saudara, sedikit perkembangan sukan persiapan skuad terjun negara bagi menghadapi Sukan SEA 2023. Kejohanan terjun papan anjal jemputan pada April ini akan menjadi medan menguji kemampuan atlet sebelum menyertai Tamasya Kemboja pada Mei nanti. Penolong jurulatih skuad negara Datuk Leong Mun Yi memaklumkan kejohanan berkenaan penting buat persiapan atlet negara. Sebab tahun ni tak ada game apa-apa sebelum Sukan SEA, so MIG itu adalah salah satu persiapan untuk menyiapkan driver-driver kita untuk ke Sukan SEA. Sebanyak 4 acara dipertandingkan pada Tamasya di Kemboja iaitu 3 meter papan anjal lelaki dan wanita dan 10 meter platform lelaki wanita individu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU kerjasama bagi meningkatkan kecekapan pengurusan alam sekitar dan kelestarian di Cameron Highlands. MOU kerjasama itu antara Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands dan Perbadanan Kemajuan Cameron Highlands dengan Agensi Angkasa Malaysia MAISA, Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Nahrim dan Aerodyne Group. MOU bersama MAISA merupakan inisiatif pemerkasaan pemantauan guna tanah melalui teknologi satelit serta perkongsian data. Manakala kerjasama bersama Nahrim adalah bagi meningkatkan kecekapan pengurusan sedimen dalam usaha memelihara sumber air di kawasan peranginan itu. Sementara itu, MOU bersama Aerodyne pula merupakan usaha tambah baik kaedah pemantauan terhadap pematuhan dalam pelaksanaan projek dengan mengoptimumkan penggunaan teknologi drone. Kerjasama merangkumi ruang angkasa, tanah dan air diyakini mampu menambah baik kualiti tadbir urus di daerah tersebut. Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hari ini berkenan melawat Hospital Sultanah Hajah Kalsum, Cameron Highlands. Baginda yang tiba di perkarangan hospital pada pukul 10.15 pagi disambut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dan Pengarah Kesihatan Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus serta kaki tangan hospital. Baginda meluangkan masa selama 1 jam melawat ward bersalin dan menyampaikan cenderamata serta sumbangan. Baginda turut berkesempatan mendengar taklimat yang disampaikan Datuk Dr. Nur Azimi dan beberapa pegawai perubatan. Taklimat prosedur pembedahan turut disampaikan pakar pembedahan am yang diadakan menerusi video secara langsung dari Dewan Bedah. Hospital ini yang mula beroperasi pada tahun 2007 mempunyai kapasiti 40 katil pesakit, 4 ward, 4 bilik bersalin dan 2 Dewan Bedah. Kaki tangan keseluruhan seramai 229 orang termasuk 16 pegawai perubatan, 58 jururawat dan 20 penolong pegawai perubatan.
Saingan Liga Super yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru malam tadi menyaksikan Kelantan FC berjaya meraih kemenangan pertama bagi kempen Liga Super musim ini. Dalam aksi tersebut, Kelantan FC menang 2-0 menentang Penang FC malam tadi. Beraksi di hadapan lebih 6,000 penonton, Kelantan FC bermula garang menerusi beberapa percubaan tepat ke kubu pelawat. Gol awal hadir pada minit ke-21 menerusi Ismail Akinadi sebelum Muhammad Fazrul Amir Mat Zaman menambah gol kedua buat tuan rumah pada minit ke-37. Bersambung babak kedua menyaksikan perlawanan berlangsung sedikit tegang dengan 2 kad merah dilayangkan pengadir perlawanan. Situasi itu menyebabkan kedua-dua pasukan terpaksa bermain dengan 10 pemain selepas pertahanan Kelantan Christian Rontini dan penyerang import Penang FC Hassan Saad diarah keluar padang. Kedudukan 2-0 kekal hingga tamat permainan. ...867 pemohon Program Perumahan Rakyat PPR hari ini menerima surat tawaran di 2 buah PPR di Langkawi. Ia melibatkan 445 pemohon untuk PPR Anggrek Lestari di Kuah dan 422 pemohon di PPR Indra Masuri di Ulu Melaka. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata, kedua-dua projek bernilai RM264 juta. Mereka ditawarkan pemilikan rumah secara skim sewa untuk milik atau rent to own. Rumah ini sebenarnya bernilai hampir RM300,000, tetapi ditawarkan kepada rakyat hanya bernilai RM42,000 saja. Satu hadiah ataupun subsidi hampir lebih RM200,000 untuk setiap unit. Ini merupakan satu inisiatif yang betul kita menawarkan. Ini bukan rumah mampu tengok, tapi ini rumah mampu milik. Beliau ditemui selepas sesi penyerahan surat tawaran dan kunci rumah kepada penduduk PPR di Langkawi. Setiap PPR dibina dengan 500 unit selain dilengkapi 5 unit rumah orang kurang upaya, surau, balai komuniti, gerai makan dan taska. Lama dah minta nak menduduk rumah sendiri. Dengan ni alhamdulillah saya dapatlah terima sebuah PPR. Saya terima kasih banyak pada Prima, pada pemaju, pada yang telah membantu saya sebagai seorang OKU supaya dapat sebuah unit. Terima kasih banyak-banyak. Sebab rumah pun kita tak ada rumah sendiri kan. Terima kasihlah dapat bantuan macam ni tak. Bersyukurlah kepada Tuhan kan, apa yang kerajaan bantu ni kan. Itu. Baik saudara, kes denggi di Perak menunjukkan peningkatan berbanding tahun lepas. Exco Sumber Manusia, Kesihatan dan Hal Ehwal Masyarakat India, A. Sivanesan berkata, musim cuti sekolah dan peningkatan taburan hujan menjadi faktor peningkatan jumlah kes tersebut. Okay, in our experience in the past, whenever a holiday happens, there is migration of people from other states to here, like Selangor. Selangor is not left out of dengue. So if they come from hotspot from Selangor, and when they reach here, they are diagnosed as having dengue here. So that figure comes to Perak, not to Selangor. So that is one way of spreading, and also the increase in the cases. Manjung, Batang Padang dan Mualim antara daerah yang menunjukkan peningkatan kes denggi yang ketara. Baik saudara, laporan denggi itu mengakhiri berita wilayah. Dapatkan perkembangan sains sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang Sahih di RTM, saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.